Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke episod kedua kami, yang bertajuk kesihatan mental dan fizikal adalah sama penting pada musim pandemik COVID-19. Dalam rancangan bersama Chillax Podcast, dah host ke belum? Alright. Jadi untuk topik ini berkaitan dengan mental dan fizikal lah. Oh, betul. Jadi nama saya adalah Imran, boleh panggil saya Im. Bersama dengan panel saya dua orang ini, Ini adalah Ibu Fazila, alright. Dan juga ini adalah Bapak Fazlin. So Ibu Fazila nak kita panggil apa ni? Panggil Faz. Panggil Faz sajalah. Say hi to Faz. Bapak Fazlin. Panggil Lin je. Panggil Lin sahaja. Alright. Jadi, terima kasih kerana sudi datang untuk jadi panel-panel saya lah. Alright. So saya pertama sekali, kita ni dekat musim pandemik COVID-19 ni, kita pun dah lockdown berapa lama dah kan? Dah nak dekat 2 tahun lah, dekat lebih kurang 2 tahun. So saya nak tanya khabar anda lah, Faz dan Lin. So apa cerita ni? Sepanjang pandemik ni, apa yang anda rasa lah? Cuba boleh bagi tahu sikit lah. Musim pandemik ni untuk saya banyak berkurung lah. Banyak berkurung lah, Pergi kerja, balik kerja, berkurung. Pergi kerja, balik kerja, berkurung. Tu je lah. Jadi apa perasaan tu kena berkurung tu? Yang sendu lah. Perasaan dia sendu. Teruskan kepada Bapak Lin kita. Saya pula daripada point of view saya, sebab kebanyakan sekarang ni kita masih lagi work from home. Jadi kita ada rotation lah. Jadi bila banyak rotation ni, ada kerja dekat luar, ada balik rumah. Jadi samanya menggemukkan diri jugalah. So berkurung tu is part tu of that antara lah. isu dia lah, menggemukkan diri lah. Saya tengok So bapak-bapak ni biasa dia dah ada perut lah sekarang. Jadi kita dah tanya khabar ni. Jadi kita nak tanya sikit kepada mereka untuk tentang isu-isu yang lebih hangat lah. Disebabkan COVID-19 ni, kita ada beberapa isu yang hangat. Terutamanya isu bunuh diri lah. Kes bunuh diri makin meningkat. Buang kerja. Ada juga student yang baru habis graduate tak dapat kerja. Dan juga yang ketiga ni, kita duduk rumah terlalu lama lah. Macam Faz dan Lin cakap, membesarkan perut lagi. Alright. Dan kita juga ada isu di mana isu ini baru-baru hangat. Berkaitan dengan ibu bapa bawa anak kecil keluar lah. Jadi kita akan kupas satu persatu dengan anda semua. Boleh? Boleh. Alright, jadi poin yang pertama. Jadi kita ambil yang paling besar sekali lah. Kita ambil yang paling besar sekali yang menyebabkan mental dan fizikal orang-orang semua adalah sentiasa sebab stres. Jadi bila stres ni macam-macam boleh jadi. Bunuh diri, menggemukkan perut. Terkurung dan sebagainya lah. Alright. So kita pergi pada yang poin pertama, iaitu kita pergi kepada stres. Stres ataupun kita boleh panggil dia sebagai bunuh diri lah. Bunuh diri ni adalah dia punya besarnya. Depression lah. Depression. Alright. Kenapa ada tiba-tiba je tunjuk. Apa benda ni? Alamak. So sekarang ni kita tanya lah. So untuk bunuh diri ni. So anda rasa, saya pun tahu bahawa disebabkan COVID ni, kes bunuh diri dekat Malaysia ataupun dekat dunia memang meningkat lah. Alright, jadi anda rasa sebab apa? Anda rasa sebab apa orang last kali result dia adalah bunuh diri? Anda rasa sebab apa? Faz? Yalah, sebab zaman sekarang ni kan dah banyak industri tutup kan. So diorang tak ada kerja. Lepas tu semua benda nak kena bayar. So that's why dia end up dah tak dapat nak bayar, tu yang dia bunuh diri. Tapi untuk sekarang ni, tak kira lah dia agama apa pun, semua macam last choice diorang terus ni decide untuk suicide. Tapi benda tu macam sedih lah, dengar hari-hari ada je orang bunuh diri kan. Sedih gila lah. Duduk rumah tak buat apa, terus bunuh diri macam tu je. Hutang banyak kan. Hutang memang banyak lah. Jadi Bapak Lin hutang banyak tak Bapak? Bapak Lin hutang sikit tapi pening tak? Pening juga ada tak? Alright, kalau pendapat saya sebagai bapak-bapak ni kan, tak adalah lama sangat sebagai bapak. Jadi cumanya kalau cakap mengenai spesifik bunuh diri ni kan, sebab kita tak boleh relate perasaan perasaan orang yang
melalui benda ni sebab Setiap individu berbeza betul, lah. sebab contoh macam saya alhamdulillah lah ada kerja, betul tak? Jadi orang yang tak ada kerja, lepas tu dengan macam Faz kata hutang banyak, jadi dia tersepit. So dia tersepit, dia stres, dia tak ada siapa yang dia boleh luahkan. Jadi dia pilih jalan yang terakhir. Jadi sebab kita punya awareness, especially in Malaysia lah, dekat Malaysia ni yang saya tahu yang ataupun yang saya nampak sendiri, dia awareness tentang mental punya health ni kurang sedikit lah. Jadi ada yang orang kata pandang rendah tentang awareness ni, padahal isu ni sangat memudaratkan lah sekarang. Jadi sangat sedih lah bila kita tengok dalam statistik pun antara yang banyak bunuh diri adalah seorang lelaki. Jadi tak faham, bukan tak faham, jadi dia macam sedih lah kan, sebab mereka bila mereka dah tak ada, mereka tinggalkan anak-anak, isteri, jadi mereka tak sampai hati nak bercerita dengan, walaupun ada isteri, mereka tak sampai hati nak bercerita. Jadi mereka rasa tersepit, so jalan keluar yang diorang fikir masa tu, itulah last resort dia adalah bunuh diri lah. Jangan sedih. Jangan lah. sedih. Cara kau cakap tu Ibu aku Fadilah tunggu dulu, jangan sedih. Jadi kenapa kita banyak fokus kepada mental sebenarnya adalah disebabkan fizikal secaranya senanglah kita nak jaga. Selain daripada besarkan perut. Okey, dan bapak Lin selain daripada besarkan perut tu. Awak pun bapak juga. Ya, saya pun bapak juga. Tapi sebelum tu fizikal ni sebenarnya senang sahaja. Okey, mungkin sebelum ni kita hidup selalu pergi keluar, beriadah dan sebagainya lah. Okey, naik basikal ke, brisk walking ke dan sebagainya. Tapi bila once kita kena lockdown, seperti contohnya COVID awal-awal dululah, di mana kita kena duduk rumah sahaja. Alright, kita tak boleh nak keluar, betul tak? Dalam 3 bulan macam tu. PKP fasa 1. Di mana kita kena duduk rumah saja, memang total lockdown. Okey, seorang isi rumah je yang keluar dan sebagainya. So mungkin yang dah biasa buat aktiviti fizikal ni, dia pun mentally disturb lah. Macam terkacau sikit lah mental dia kan. Tapi fizikal ni kita boleh jaga. Terutamanya kita boleh buat physical activity dekat dalam rumah lah. Tapi ia serba sedikit, saya percaya memang kacau mental lah. Kita dah terbiasa dengan aktiviti harian kita, tiba-tiba kita kena ubah. Okey, jadi hari ini kita sebenarnya nak fokus kepada mainly untuk mental lah. Sebab saya percaya bahawa kesihatan fizikal dan mental ni memang kena on the same par. Betul. Kena sama level lah. Alright, jadi selain daripada bunuh diri, okey, isu yang pertama ni, banyak kes yang bunuh diri disebabnya kadangnya tertekan. Okey, tertekan bukan sahaja dari segi hutang dan apalah. Okey, mungkin student daripada segi jenis banyak lapisan umur pun. Okey, daripada orang tua ke sampai ke budak kecil lah. Okey, diorang pun boleh stres juga. Sebab apa, hari-hari dulu budak kecil dia boleh keluar bermain, tiba-tiba kena terkurung dekat rumah lah kan. Okey, so soalan yang kedua saya nak tanya anda semua. Okey, masalah dekat pandemik COVID ni. Okey, pandemik COVID-19 ni adalah kita berbalik kepada poin yang kecil. Poin yang besar tadi adalah bunuh diri kan. Betul. Okey, poin yang seterusnya adalah apa yang menyebabkan stres tu adalah disebabkan buang kerja dan sebagainya. Okey, ada certain student yang tak dapat kerja kan, habis belajar tak dapat kerja. So kita ni sebenarnya cukup bertuah. Betul. Cukup bertuah di mana kita masih lagi ada pekerjaan lah. Okey, tapi saya nak tanya anda, pada pendapat anda, kenapa mereka dibuang kerja, ataupun kenapa kadang-kadang kita susah untuk nak dapat kerja lah pada musim pandemik COVID-19 ni? Bagi saya, untuk majikan mungkin diorang pun tengah struggle. Masing-masing tengah struggle kan. So semua tengah ada masing-masing punya ni lah masalah. Untuk majikan dia ada masalah, dia punya financial diorang untuk bayar gaji pekerja. Untuk yang pekerja pula nak juga kerja tapi tak boleh kan. So benda ni yang disebabkan pandemik ni daripada atas sampai ke bawah dia punya semuanya kacau. That's why nak tak nak kita kena faham daripada atas sampai ke bawah. Tu yang sekarang ni even the T20 pun kita pun tak sangka dia dalam kesusahan juga. So benda-benda macam ni kita tak boleh unexpected lah. Kita pun tak boleh nak tengok T20 ke, B40 betul. ke, apa yang lain orang bawa lain. BMW pun kita tak tahu sebenarnya pun dia dalam kesusahan juga sebenarnya. Kesusahan dia lah. Okey. Jadi berbalik kepada soalan ni lah.
Okey, tadi kita berkaitan dengan orang yang kena buang kerja, mungkin orang yang tak dapat kerja. Okey. Saya nak tanya dekat Lin. Alright, mungkin untuk student pula. Apakah cabaran student ni yang baru grad ni? Baru grad, fresh grad, biasanya kita fresh grad kita nak cari kerja, kita nak masuk kerja cepat-cepat ataupun mungkin ada nak relax dululah kan. Betul. Tapi dekat COVID-19 ni dia punya tu berbeza sedikit lah. Betul. Okay, sangat-sangat susah untuk nak dapatkan kerja. Jadi boleh bagi tahu sikit tak? Okay. Macam mana? Kalau involve in student lah kan. Jadi kalau pendapat saya untuk student ni memang susah sebenarnya. At the same time kalau ikutkan market pun dia memang pandangan saya. Okay, sebab kita terima. Kalau market dia banyak orang kena buang kerja ataupun list dilepaskan kan, betul tak? Tapi pada masa yang sama ada juga masih ada lagi lah company yang masih stabil, dia masih lagi mencari orang. Jadi dia tak boleh nak selalu salahkan pada pihak company. Okey, sebab pandemic struggle kita tak faham daripada sudut CEO masing-masing kan. Masing-masing ada struggle. Okey, mungkin kita tak boleh nak faham yang itulah. Okey. So kita tak nak kata salah nak kata salah company tu memilih ke tak, tapi sebab dia orang ada masalah financial kan, so dia orang terpaksa tapis. So student masalahnya lepas graduate ni mungkin salah satu benda ni dia orang ni put high standard mungkin daripada segi salary claim. Okey, daripada segi gaji, demand gaji. Right. Sebab sekarang ni bila demand gaji minta banyak, zaman sekarang ni pandemic. So diorang company kena faham lah. Company tak mungkin tak boleh nak meet dengan demand gaji. Mungkin diorang dapat offer tawaran tapi tak dapat demand yang itulah. As expected lah. As expected. Jadi mungkin kat situ mungkin diorang dapat tawaran tapi tak seperti mana yang as expected macam itulah. Cuma itulah tak boleh nak kata apa sangat sebab zaman sekarang ni kan pandemik kan sangat tak stable. Jadi student sekarang pun belajar pun tak stable juga. Online, PDPR, struggle, masing-masing struggle. Kita tengok dekat news pun mana-mana budak struggle. Even daripada sekolah rendah, sekolah menengah pun struggle. Kejap boleh masuk, kejap tak boleh masuk. Kejap kena vaksin, dulu kata tak vaksin. Universiti pun sama kan, sekejap last kena buka, sekejap ada tutup. Jadi struggle tu memang struggle is real lah. Jadi tak boleh nak kata apa sangat lah untuk dekat point yang itulah. Okay, alright. So, kita teruskan. So, kita nak cerita pasal buang kerja, tak dapat kerja ni, okay, berat sikit lah topik dia, okay. So, tak apa, okay, kita bagi yang chillax sikit. Tapi kalau bukan nak chillax pun, ini sebenarnya berat jugalah. Ini sebenarnya berat juga lah, okay, tak chillax sangat sebab dia berkaitan dengan mental. Okay, mental seseorang ni sangat-sangat penting, okay. So, saya nak tanya anda berkaitan dengan domestic violence lah. Okey. Stres duduk rumah terlalu lama boleh menyebabkan domestic violence. Okey, penderaan terhadap anak, okey, bukan selain pada anak, mungkin isteri, okey, kena pukul. So bukan saja kita sebab dia work from home, dia stres ataupun dia boleh dibuang kerja lah. Bila dibuang kerja duduk rumah tak ada pendapatan, tak ada income, so dia stres. Okey, saya adalah baca beberapa di mana selain daripada kes bunuh diri, kes domestic violence ni juga meningkat. Betul. Bukan dalam negara kita sahajalah, tapi berkaitan dengan dunia. Sebab pandemik COVID-19 ni satu dunia kan. Okey, jadi apakah Faz punya pendapat lah tentang domestic violence ni, penderaan terhadap anak ke ataupun isteri? Mungkin ada pernah dengar cerita ke daripada kau jauh ke daripada Facebook ke mana-mana lah internet? Tapi domestic violence ni takut sebenarnya. Sebab dia macam kita tengok family tu happy je. Betul. Tapi kita tahu je isteri dia sebab yang kan yang hari tu yang masuk berita isteri dia meninggal dekat dalam rumah kan. Husband dia ni. So benda tu sangat unexpected. Tengok happy family, suddenly wife meninggal sebabkan suami, atas tangan suami sendiri kan. Betul. So benda ni satu mental health yang kita tengok yang sangat tak sihat. Means sebelum ni tengok dia boleh tengok dia macam sambut birthday anak dia lah apa. Betul. Tengok yelah sebab dia tunjuk yang bahagian luaran saja, dia tak tahu bahagian So benda ni bagi Faz kita sebagai untuk Faz lah, kita sebagai macam kejiranan, mungkin kita kena ambil tahulah pasal kita punya jiran-jiran kita. Betul. In case diorang peranan orang sekeliling tu tinggi sebenarnya. Sebab jangan
orang kata tengok dia ni happy. So Tapi mungkin ada yang shut, ada yang terus tutup pintu saja, tak nak melibatkan orang luar kan. Betul. Jadi itu mungkin lebih mendorong tinggi kepada domestic So kalau macam contoh lah, kalau orang sebelah bunyi dia pam kita tahu bunyi tu mungkin ada something, kita boleh tolong. Tapi bunyi dia bunyi sebelah rumah tu tak ada. Bukan kita nak tak ada tu mungkin KO lah. Itu bahaya. Kalau tak ada, kita kena ketuk. Maksudnya bunyi tu lah. So benda tu kita boleh tolong. Kalau macam dia silent, kita tak tahu pun sebenarnya ada something else yang bagi tahu. Mungkin dia dia ada bagi ugutan kepada isteri dia, jangan betul sesiapa. Itu seriously memang kita tak boleh nak tolong apa-apa lah. itulah peranan orang sekeliling, betul. Sebab kalau contohnya melawat jiran kan, so mungkin luar dia happy, tapi bila kita tengok the next day sebagai contohnya, dia isteri lah sebagai contoh, tengok orang datang, tengok isteri dia kenapa macam muka macam pucat, dia punya mata macam lebam ke apa. Jadi kat situ kita boleh start, orang kata bukan suspect tapi assume lah kan. Jadi peranan orang sekeliling tu sangat penting sebenarnya untuk domestic violence. Tapi domestic violence ni kalau sebelum COVID-19 pun dia dah ada. Betul? Cuma dia lagi teruk sebab bila kita kena duduk rumah, kita kena lockdown kan. Lepas tu kita pula tak boleh nak melawat orang. Itu satu hal. Macam Lin cakap, kita boleh melawat kita punya jiran ke dan sebagainya, tapi ini disebabkan total lockdown tersebut. Okey, so mungkin lagi teruklah keadaan tu. Kita boleh dengar pumpang-pumpang yang macam Faz cakap tadi, okey, tapi tiba-tiba satu hari diam. Maksudnya mungkin ada masalah lah kan, tapi kita tak boleh nak pergi melawat sebab orang pun takut. Betul. Orang tu takut. Kita tak tahu sekeliling kita ada apa, COVID-19 dan sebagainya lah. Tapi bagus jugalah pendekatan kerajaan, which is dia buat talian Betul? nur. Yes, dia orang ada talian. Okey, betul. Lepas tu ada sign kan, kalau macam contoh dia terjumpa dengan orang ke, dia ada macam sign macam ni kot. Something else macam ni. Macam ni kan. Macam ni kan. Betul, untuk So benda-benda macam ni minta baguslah, dia macam Morse code kot macam ni kan. Lebih kurang kan. So orang yang faham tu faham, yang tak tahu tu. Yelah. Apa benda duduk cari ni? Benda kan. Empat apa lah. Okey. Jadi itulah. Jadi kena expose lagi dengan benda ni. Sebab yelah, bila dah terkurung dalam rumah kan, stres lagi-lagi mungkin daripada side lelaki kan, yang yelah domestic violence ni selalunya melibatkan daripada lelaki kan. Jadi itulah lelaki tu sendiri kena ada kesedaran bahawa yang kalau dia terlalu stres, dia tak ada masalah untuk diluahkan. Tak ada masalah. Mungkin isteri atau anak tak boleh rasa empati, tapi at least diorang boleh mendengar. Tapi lelaki suka ni, suka diam-diam. Dia suka pendam-pendam. Dia rasa macam tak penting, tak payah. At least bagi tahu dekat kawan ke apa ke, dia luar seorang isteri. Okey. Alright, sangat menarik So kalau kita sembang tentang domestic violence ni, alright, dia boleh jadi panjang lebar lah. Okey, memang banyak kes. Alright, bukan saja pada musim pandemik COVID-19 ni, harian pun mesti ada lah. Okey, tak tahu ceruk mana je, tapi memang mesti ada. Alright, tapi kita pergi kepada topik yang lebih menarik. Disebabkan apa? Saya percaya. Okey, ini topik yang sangat-sangat hangat dan sangat-sangat menarik. Sebabkan apa? Sebab kita dekat sini, saya dengan panel-panel saya, Faz dan juga Lin, alright, kita semua adalah ibu bapa lah. Kita semua adalah ibu bapa. Kita ada anak. Okey, Faz ada berapa orang anak, Faz? 3 orang anak, sangat experience dekat sini Okay. So bapa Lin. Ada berapa? Satu. Ingatkan on the way yang kedua belum lagi. Alright. So kita ada mak yang sangat experience dan juga bapa yang sangat experience. Saya sendiri tak experience. Belum cukup lagi Saya sendiri seorang bapa. Jadi saya pasti isu ini sangat-sangat menyentuh hati ibu bapa lah. Okey, sangat-sangat menyentuh hati ibu bapa. Okey. So, berkaitan isu ini, saya nak tanya anda berdua. Di mana isu ini berlaku selepas kerajaan dia ada longgarkan sedikit restriction lah. Okey, di mana yang mana dah fully vaccinated, 14 hari matang. Okey, boleh bawa anak keluar, boleh bawa anak dine in, boleh bawa anak masuk shopping mall. Betul.
Okey. So sebelum ni kita dah terkurung 2 tahun lama, dah nak dekat 2 tahun. Okey, kita terkurung dekat rumah, lagi-lagi anak kecil lah. Anak kecil yang kena duduk rumah saja, tak boleh nak keluar experience dunia ni ataupun nak experience nak main dekat pasir ke, nak main dekat padang, taman ke dan sebagainya. Okey, so bila kita dah dapat kelonggaran macam ni, kita seperti kita sebagai ibu bapa, kita mesti nak bawa anak-anak keluar lah. Betul tak? Betul. Kita nak bawa anak pergi merasa taman ke, okey, nak pergi merasa pasir ke kan, dekat laut, okey. Right. So satu posting yang berlaku lah. Ada satu posting di mana seseorang ni dia bagi tahulah. Okey, dia bagi tahu, dia kata kepada ibu bapa yang muda yang ada anak kecil, janganlah bawa anak keluar. Betul. Okey, janganlah bawa anak keluar disebabkan apa? COVID-19 ni dah airborne dan sebagainya, dan kita ada varian-varian dia. Delta lah, bagailah. Okey. So sangat-sangat bahaya untuk kita bawa anak-anak kecil keluar. Tapi kerajaan dia ada sarankan lah. Kita boleh bawa keluar, cuma kita kena jaga SOP. Okey, tapi posting ini menyebabkan banyak orang-orang yang dikecam. Okey, dia support lah posting ni. Dia support lah apa benda lah, mak bapak ni tak kisah pasal anak lah. Okey, tak kisah pasal kehidupan baby yang kecil. Okey, disebabkan bawa keluar dan sebagainya. Betul. Tapi ada juga satu posting yang saya nampak. Okey, dia mention bahawa kita balik kepada topik besar saya, kesihatan fizikal dan mental ni adalah sama. Kena ada pada sama level lah. Okey, so posting ni juga, okey, orang ada support posting ni. Dia kata disebabkan apa? Mungkin yang mengecam ni adalah orang-orang yang belum kahwin. Betul. Ataupun orang-orang yang tak ada anak dan sebagainya. Betul. Okey, so isu ni menjadi sangat hangat, sangat panas. Okey, topik yang panas. Jadi saya Saya nak panas. tahu. Panas, saya pun panas juga. Okey. Alright, so bila kita cerita tentang anak kecil, kita rasa panas lah. Hati kita panas. Panas gila. So saya nak tanyalah pendapat ibu bapa yang muda yang ada anak-anak kecil ni. Okey, tahu tengah panas tapi cool down sikit. Okey. Kita boleh nak marah orang yang mengecam ni, tapi mungkin kita boleh bagi tahulah apakah intake fast untuk orang yang cakap macam ni lah. Ataupun kes yang berlaku ni, isu panas ni. Haters macam ni. Tak adalah. Untuk parents mungkin dia ada dia punya sendiri punya protection lah. Dia pakaikan anak dia face mask. Lepas tu dengan Yang besar sikit boleh lah. Yelah, kalau yang baby semua tu mungkin dia pakai protection shield ke apa ke kan. So untuk stroller tu kan. yang pakai stroller tu. So benda ni sebenarnya tak ada, sebenarnya kita fikirlah dah lama sangat kita dah terkurung kan. So why not kita keluar, tapi untuk parents yang anak kecil untuk mall, bagi saya pun tak prefer. Sebab dia tempat tu bertutup. So kalau nak pergi taman ke, yalah ambil angin sekejap kan. Ambil pergi taman. Ada macam ruang udara yang okey ke? Yang terbuka kan. So why not dia pergi. Kalau nak kecam tu terserah lah. Tu antara engkau dengan Terima betul tak? Kecam Tapi lah. sebab diorang tak mungkin itulah macam orang kata, macam yang host mengatakan, ada yang cakap tu diorang tak merasa tahu sebagai ibu bapa yang ada anak zaman pandemik. Isteri pula sekarang ni kalau nak bersalin pun seorang, faham tak? Betul tak? Jadi betul. Yang suami tak dapat masuk. Jadi lepas tu dah bersalin, balik rumah nak kena pantang lagi. Lepas tu berkurung lagi, betul tak? Betul. Jadi mungkin status mental dia mungkin untuk macam saya, anak saya masih kecil, jadi should be no problem lah. Jadi saya maukan dia dalam rumah lah, tapi kadang-kadang saya still bawa dia keluar sebab saya mungkin saya bukan fikirkan anak saja, saya fikirkan isteri juga. Sebab isteri pun kena keluar sebab dia dah lama berkurung kan, dah bersalin, dah pantang lama pula tu kat rumah lagi. Rumah duduk kat lagi rumah lah. lagi. Lepas tu Tak tak boleh boleh keluar makan lagi. semua benda, betul tak? Betul, Jadi so once dah okey, jadi orang kata takkanlah nak tengok isteri tu macam tu je kan, duduk rumah terperap. Jadi keluarlah untuk Lagi-lagi kalau dorang isteri tu tak bekerja. Exactly. Exactly, betul. okey. Lagi mental, jadi mental status isteri kat situ pun mainkan peranan juga. So
kita bawa lah dia keluar, tak pergi tempat yang open. Jadi kalau bawa anak, macam biasalah kita ikut SOP, macam pas kata pakai face shield, kerapkan sanitizing. Ya. So jadi Kalau ikut SOP tak ada masalah apa sebenarnya. betul. Cuma ibu bapa saya rasa kena bijak lah. Okey, bijak memilih tempat. Contoh kalau kita dah bawa anak keluar, kita bawa pergi IKEA, kita tengok Crowded. ada beratus-ratus orang dekat situ. tak Jadi, payahlah. belah je lah. Tak pandai-pandai lah. Pergilah cari taman ke. Alright, kita kena ambil inisiatif jugalah. Actually waktu dah buka aje Shopee ada certain ni kan. Anak saya kan yang paling besar umur 4 tahun. Jadi dia dapat tahu je dah boleh tu. Dia ambil Excited skuter lah. dia, skuter dia main kat depan taman. Betul. Cukup, itu pun dah cukup dah. Dia rasa dah bila kita nak pergi taman, itu je word pertama dia. Itu pun masih dia kan budak-budak pun dia masih dalam awareness untuk pasal COVID dia dah ada. So dia kata tak ada COVID ke Dia kat dah sini. faham lah. Dia kata tak ada COVID ke kat sini, tak ada COVID ke kat sini. Dia tanya dulu. Dia tanya dulu. Okay. So benda tu kita sendiri akan ajak, okey, kita pergi kat tempat yang tak ada orang je. Dia pun nak rasa selamat juga Ya, kan. dia Walaupun pun dah tahu kadang-kadang dia nak tempat ni enjoy. selamat tak. Betul. So, anak saya macam Yelah, tapi kalau macam yang dah umur 5, 4 tahun, kita boleh ajar dia untuk pakai mask dan sebagainya kan. Tapi macam untuk baby yang kecil, Betul. takkanlah dengan hidung dia yang kecil tu kita nak sumbat lagi mask. Tak ada galakkan pun. Itu menyeksa namanya kan. Tapi macam bagi pihak saya pula, okey, saya kenapa saya rasa macam tidak selesa lah, okey, dengan apa yang orang komen ni adalah disebabkan mungkin ada pasangan yang suami dia bekerja. Okey, so boleh keluar lah. Betul. Boleh keluar. Tapi ada isteri yang duduk dengan anak dia di rumah. Tak Okey, bekerja duduk lah. dengan anak yang di rumah daripada newborn sampailah dah ke nak dekat setahun tapi duduk di rumah kan. Hari-hari baby hadap muka mak dia hadap muka baby. Main pula dalam kawasan situ. Okey, lagi-lagi yang kalau duduk apartmen sebagai Betul. contohlah kan. Rumah yang kecil, okey. Mak dia nak lari mana pun tak tahu. Okey, anak dia pun duk ikut dia kan dan sebagainya. nak main kerja-kerja pun aduh terlanggar lah pintu terlanggar. Okay, lah so ni. mental baby tu kita tak adalah macam dia terganggu sangat sebab dia ada Dia dengan mak dia. Betul. Cuma kita juga risau pasal mental ibu dia. Betul. Kan kita Penting. risau pasal mental ibu dia. 24 jam okey duk tengok muka anak, tak berinteraksi dengan orang. Betul. Okey, interaksi pun apa social media dan sebagainya lah. So bila kita dapat kelonggaran ini macam peluang emas lah. Betul. Kan, peluang emas, kita nak bawa dia keluar, okey, nak bagi dia merasa happy sikit lah kan. Betul. Alright. So isu ni sebenarnya banyak take lah. Okey, Betul. daripada Tak- pihak Bila yang orang kata yang kecam tu tak salah pun. Memang betul, tak salah. betul. Memang tak sepatutnya. Dengan point dia memang patut lah. Memang kena. Tapi sebab itulah, sebab mungkin orang tak merasa sangat. Jadi tak faham lah kan. Jadi sebab kita ni yang dah berkahwin, dah ada anak, dengan lagi-lagi yang macam host pun kata ada yang lelaki kerja tak ada masalah. Cuma yang wife yang tak bekerja memang sasah dekat rumah. Jadi isu mental itu sangat penting lah untuk orang yang lagi-lagi pada since newborn pula tu. Anaknya sampailah sekarang ni baru ada peluang nak keluar kan. Jadi why not take the opportunity untuk dia orang kata relieve the stress kat rumah. Kan. Dia betul. sangat terkurung sangatlah orang kata tak patut lah orang kata kan. Jadi tak sesuai lah. Faham kenapa orang nak kecam dengan zaman bahari ni. Kita faham tapi kena faham juga orang yang ibu bapa yang dengan anak yang kecil yang nak belajar, yang nak develop. Ya, Dia orang orang kata terabai. Terabai satu thing, satu benda. Satu ting. Terabai itu satu benda. Dua ting okey. Abai itu satu benda. Ah. Dia orang nak develop tu. Kan sebab dah dekat rumah, tak jumpa rumput, Ya, tak jumpa betul, tanah, betul. tak jumpa orang. Parent mak atau nenek pun tak boleh nak datang kan, nak berborak. So macam orang kata Isi pandang anak pandang isi. Jadi So dia belajar apa? so lama-lama isi tu yang ikut anak je kan. Pula dah. Anak merangkak pula dah. itulah. So that's why lah. So perkembangan tu dia akan takut dia stuck tau dekat situ kan. Ya, Dia betul. memang lama-lama dia boleh berjalan tapi dia stuck kat situ, dia nanti dia akan mendata. So kita tak nak lah macam tu. Tak ada any progression lah. Yes, exactly. Bagi dia merasa rumput tu macam mana, tanah, hujan.
Bagilah dia merasa sekali-sekala. Tanah hujan sekali. Tanah hujan kat Ekstrim, rumah. Anak saya yang nombor 2 tak kenal tau. Gajah. Tengok. Terkejut dia. Oh, this is elephant gitu tu. Baru tahu elephant macam ni. Tak sebab gajah. Ya, sebab hari tu kan Zoom Melaka ada buat betul. ni Ya, online yang tu. online tu. Tu dah macam elephant macam tu. Sebab biasa kan tengok kat gambar je. Betul, This is buku. elephant. Ni elephant punya gambar kartun. Mana dia ni kan. Bila nampak dia macam wow macam tu. Terbuka kepada benda yang baru. Ya, kesian. Kesian tu baru 2 tahun. Kalau budak yang daripada setahun ke ni lagi dia tak pernah jumpa lagi dia Betul. terperanjat ni. Itulah. Itu yang orang kata daripada segi development tu sangat penting juga untuk kanak-kanak kan. Dia untuk yang kanak-kanak yang kecil ni kita kesian. Dia Betul. kesian kat dia. Tapi bagi saya lagi kesian untuk macam budak yang transition daripada tadika 6 tahun nak pergi masuk ke darjah 1 which is 7 tahun kan? Betul. Kan 7 tahun. Lepas tu dia dah masuk 7 tahun tu, bukan 71 bukan. Itu tua sangat 7 tahun tu. Alright. Lepas tu dia dah masuk darjah 1 sepanjang 3 bulan. 3 bulan Betul. terus lockdown. Betul. So dalam masa 3 bulan tu dia nak develop, nak buat kawan. Betul. Nak Okey, kita nak belajar. jumpa kawan baru. Tiba-tiba dah kena duduk rumah. Tahu-tahu dah darjah 2. Betul. Ah. Darjah 1 3 bulan tak belajar apa, maths pun tak tahu apa. Okay, baru tahu nak dah buat naik. kawan, baru nak salam hai, okay, nama semua, tiba-tiba dah tak jumpa. Betul. Baru nak develop kawan kan. Tapi kesianlah dekat budak-budak yang transition tu kan. Kita tak Yes, kisahlah exactly. untuk yang dah besar ni, sebab apa diorang kenal kawan diorang. Betul. Okey, transition sekolah rendah ke sekolah menengah tu kita Tak ada mungkin masalah. dah ada handphone sebagainya, dah boleh contact Cuma kan. yang betul lah yang macam aku cakap tu kan. Yes, darjah Sangat 1 kesian, tu. orang kata kesian lah. Dah lah duduk rumah, belajar pun 3 bulan yang belum tentu Ya. belajar sangat tu. Jadi Yeah, actually online kelas lagi teruk kot daripada pagi tengok lepas feedback tu, kan macam daripada mana pagi budak. lepas tu Sebab petang pun ada. struggle ialah orang belajar online senang. Ialah senang kalau ada internet. Yang mampu yang boleh. susah-susah pula yang mampu macam boleh. mana. Tengok orang yang yang ibu bapanya tak berapa senang, laptop pun terpaksa Kongsi. Betul, jadi internet tak ada. Ada yang pakai handphone je kot. Betul, ada yang pakai handphone. Ada yang cari naik bukit, cari line. Jadi itulah dia, orang kata ni online kelas ni orang kata daripada segi interaction tu memang kurang. Tapi effectiveness tu mesti masih lagi ada. Cuma kita bercakap pada golongan yang tertentu, faham tak? Golongan yang tentu ada akses yang senang lah. Ada golongan yang tak dapat akses yang senang tu, yang susah lah yang dia nak terdapat ilmu tu kan. Jadi itulah kesian yang kalau dah yang tak develop. So diorang tak ada interaction antara kelas, antara kawan-kawan, antara cikgu, jadi menyebabkan diorang ni tak ada mood nak belajar. Itu pun mainkan peranan. Betul lah Tak, saya teringat dekat adik saya. Dia menangis sebab dia lambat bangun. Yelah. Dan online kelas kita kat rumah kan, bangun-bangun dah pukul 10, kelas pukul 9. Padahal terlepas. Menangis member. Rumah. So bukan saja untuk budak-budak lah kan. Okey, daripada semua segi lapisan. Jangan macam tu lapisan masyarakat. Okey, so dari segi daripada sampai budak ke sampai orang tua pun lah benda ni memang mengganggu. So saya nak tanya lah, mungkin anda Tu ada ada soalan pesanan. lagi. Bukan, pesanan lah. Pesanan bukan soalan lah, pesanan lah. Okey, pesanan. Mungkin anda ada pesanan kepada orang-orang yang mungkin dia main kecam tapi dia tak fikir untuk pihak yang sebelah lah. Dia kecam satu arah aja. Mungkin anda ada pesanan lah kepada orang-orang macam ni. Untuk saya, kita fair and square. Maksudnya kita dalam situasi macam ni jangan terlalu judging. Kita kena faham apa situasi orang sekarang. Kita kena belajar untuk memahami setiap situasi orang. Kalau kita belajar, barulah kita tahu, maksudnya kita kena tahu setiap orang tu bukan senang untuk hadapi kesusahan yang apa yang dia hadapi. Sebab kita tak tahu dia tu sebenarnya tengah dalam kesusahan. Kita nampak macam dia okey je. So apapun dalam hidup ni kita kena belajar untuk memahami setiap apa pun masalah orang.
So that kita tak ada judging. Kita in positive situation. Okey. Okey. Alright, so nasihat yang sungguh bernas daripada kita punya Ibu Fazila. Alright. Mungkin ada apa-apa kata-kata sikit daripada Bapak Fazlin. Saya senang je. Saya sama dengan Ibu Faz tadi. So kita simplify kata ayat putus ni, jangan mudah judging lah kan, betul tak? Jadi jangan orang kata tengok bawa anak pergi makan, bawa anak pergi mall, bawa anak pergi sana pergi sini. Jangan terus kecam. Mungkin kena faham lah juga, sebab mungkin orang dah lama terkurung. Mungkin orang tu baru lepas kerja, baru Terkurung tapi baru lepas kerja. Okey. Baru lepas diberhentikan kerja, dia dah dapat kerja baru. Jadi dia nak bawa belanja family dia keluar. And kerajaan dah benarkan untuk kita pergi ke mana-mana sekarang ni, kecuali lintas negeri lah. So bagi diorang ambil opportunity tu untuk diorang reliefkan stres, lagi-lagi untuk anak dan juga isteri, supaya tak ada lagi isu mengenai isu mental isu mental ni lah, ataupun domestic violence. Domestic violence. Kita tak boleh elak domestic violence ni. Memang setiap hari akan ada, tapi at least apa yang kita boleh buat is kita kurangkan lah abdominal evisceration, domestic violence ni. Domestic violence ni so kita boleh kurangkan daripada segi macam tu lah. Itu je, dia boleh leads untuk kurangkan benda tu. Saya pun dah jam juga. Saya otak saya petang-petang Abdominal evisceration. Tapi bukan abdominal evisceration, tapi ia adalah domestic violence. Maksud Lin betul tadi alright. Betul. Jadi saya rasa sampai di situ sahaja. Okey, sampai di situ sahaja kita punya rancangan pada hari ini. Okey, dalam episod 2 bersama dengan saya, dah host ke belum? Alright. Sebelum saya nak tutup, saya nak bagi sedikit pantun dekat sini. Kecam-kecam biar berpada. Siapa kecam dia masap. Okey, terima kasih. Betul suka. Alright. Terima kasih. Alright. Mami jangan nak lalu ni, bos. Jeruk merah ni, bos. Bos.